5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini murid-murid akan belajar geografi bab 2 peta topografi. Oleh itu, murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baik, kita mulakan peta topografi. Okey, apa itu peta topografi? Kalau kamu tengok gambar seperti yang terdapat dalam buku teks, peta topografi itu menunjukkan keadaan bentuk muka bumi. Yang cikgu highlightkan ni adalah benda yang penting lah berkaitan peta topografi. Baik, seperti yang kita tahu bentuk muka bumi kita ini berbeza-beza. Jadi peta dilukis bagi mendapatkan gambaran sebenar bagi kawasan tersebut. Jadi dalam peta itu bentuk muka bumi kita nampaklah di kawasan tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan sebagainya lah. Ini contohnya kan peta. Dan peta juga mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Maksud melintang ni, ni melintang, yang ni menegak ke atas ni garisan menegak, melintang ni, yang ke kanan ni adalah garisan melintang. Jadi itu dinamakan sebagai peta topografi. Dalam peta topografi ini sepatutnya ciri-ciri peta ni dia patut ada tajuk, dia patut ada petunjuk. Dalam petunjuk mesti ada simbol dan juga singkatan lah, dan juga skala. Dia mesti ada skala. Dia ada skala. Di mana yang kamu semua nak maklum, peta topografi mesti ada pandang ciri darat fizikal dan juga ciri pandang darat budaya. Nanti kita belajar apa itu ciri pandang darat fizikal, ciri pandang darat budaya. Baik. Oleh itu, murid-murid kena tahulah dalam peta tu simbol. Setiap simbol tu murid-murid kena hafal. Murid-murid kena ingat. Kena ingatlah sebab peta memang banyak simbol. Terlalu banyak simbol dan juga terlalu banyak dia punya singkatan. Okey, kita teruskan dengan memahami garisan grid. Apa itu garisan grid? Garisan grid ni adalah garisan yang terdapat dalam fotografi yang dilukis secara menegak dan melintang. Mana garisannya? Ni. Setiap peta ni dia ada garis. Ini garisan melintang, ini garisan menegak lah. Okey, ini garisan menegak. Jadi, garisan grid ini ada dua garisan. Tadi dia cakap tadi, garisan menegak, garisan melintang. Menegak, melintang. Menegak, melintang. Jadi, garisan grid terbagi kepada dua istilah lah, iaitu garisan timur dan garisan utara. Timuran, utaraan. Jadi, kita panggil mudah sekali lah garisan timur, garisan utara. Jadi, garisan timur di sinilah. Dia menghadap, dia dilukis atau digaris secara menegak. Ni. Manakala garisan utara dilukis secara melintang. Sini. Melintang. Melintang. Kenapa melintang? Kerana kawasan tu luas. Jadi, nombor grid semakin meningkat ke atas. Kemudian, kita nak gariskan sesuatu tempat itu, mestilah digaris secara melintang. Itu garisan utara lah. Kalau garisan timur, dia melukis secara menegak. Maknanya, kawasan itu, garisan timur itu menghadap ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Maksudnya daripada barat ke timur. Jadi bila kita nak gariskan sesuatu kawasan, kita nak tentukan garisan grid ini, maka dia mestilah digariskan secara menegak. Jadi bacaan itu kita ambil kedudukan suatu tempat ke arah timur. Contohnya Kampung Jambu, Kampung Raya. Daripada sinilah nombor grid itu akan semakin tambah kerana kita nak dapatkan bacaan grid, garisan grid sesuatu tempat. Contoh dalam garisan timur, semakin sesuatu kawasan itu terletak di kawasan timur, semakin bertambah nilai grid. Manakala kawasan utara, garisan utara ni semakin tinggi nilainya, semakin tambahlah ke arah utara. Maksudnya
kawasan itu semakin ke atas, naik ke atas, semakin tinggi bacaan grade garisan utara. Contohnya Bukit Kelang. Bukit Kelang kawasan sini. Jadi nilai grade ni daripada 51 dia naik kepada kawasan grade garisan utara 53, iaitu kawasan Kelang. Nampak? Dan digariskan seperti ini. Jadi itu adalah garisan grade. Jadi sebentar lagi kita akan belajar bagaimana nak kira bacaan grade, garisan grade. Baik, seterusnya kita nak pergi ke rujukan grade lah. Rujukan grade ni kita nak baca nilai grade berdasarkan garisan grade yang telah kita belajar tadi. Jadi apa itu rujukan grade? Dan grade ni adalah kombinasi, combine lah, antara nilai garisan timur dengan garisan utara pada titik persilangan. Tadi kalau kamu nampak peta tadi ada 4 segi kan. Titik persilangan tu antara garisan grade, garisan timur dan juga garisan utara. Tengah-tengah titik-titik persilangan tu, kita ambil nilai je kat situ. Nanti cikgu ajar. Kemudian kita dapat tentukan kedudukan itu. Kedudukan grade itu berdasarkan lokasi yang kita nak tahu rujukan grade itu dengan mudah apabila kita menggunakan kaedah rujukan grade. Terdapat dua bacaan lah rujukan grade. Yang pertama, rujukan grade 4 angka, rujukan grade 6 angka. Apa beza ni? Rujukan grade 4 angka, rujukan grade 6 angka. 4 angka ni kalau melibatkan kawasan yang paling besar, paling luas. Kalau itu rujukan grade 4 angka. Kalau kawasan rujukan grade 6 angka, 6 angka ini melibatkan objek ataupun tempat yang kecil. Jadi, itu beza je lah. Yang seterusnya, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, kemudian diikuti dengan nilai bacaan garisan utara. Maknanya sebelum kita nak baca ataupun nak rujuk grade itu, kita kena cari nilai garisan timur. Ingat balik, nilai garisan timur tadi daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas. Itu adalah garisan timuran. Kita baca nilai dia dulu. Kemudian barulah baca nilai garisan utara. Maksudnya daripada kanan, daripada kiri ke kanan ataupun barat ke timur. Mana-mana kawasan yang terletak ke arah timur, itu dinamakan sebagai garisan utara. Jadi kita ambil. Nanti kita belajar bagaimana. Baik. Ini adalah contoh rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. Seperti cikgu cakap tadilah, rujukan 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menunjukkan sesuatu kawasan yang sangat luas. Jadi bila sesuatu kawasan itu sangat luas, maka kita gunakan grade 4 angka. 4 angka ni maksudnya 4 nombor lah. Contoh gambar di sinilah. Kawasan kampung raya ni besar. Daripada atas sampai ke bawah ni. Ditulis besar-besar kampung raya. Jadi dalam satu grade ini, bacaannya bagaimana? Macam mana kita nak baca dulu rujukan grade? Jadi kita kena ambil baca nilai garisan grade timur, baru baca nilai grade bacaan garisan utara. Maksudnya sini. Ini kawasan kampung raya ni ambil daripada sini. 31. 31 ni besar kan? Kita nak baca titik persilangan. Titik persilangannya di sini. 3153. Ni jadi itulah rujukan grade dia. Kalau rujukan grade 3154, maksudnya atas ni lah. Kotak atas ni. Atas kotak atas ni. Tapi disebabkan kotak grade ni besar, kawasan ni besar, ini melibatkan besar, maka kita ambil 4 angka saja. 3153. Itu bacaan garisan grade lah. Rujukan grade lah bagi kawasan kampung raya. Kawasan yang luas. Manakala kalau kita dalam kampung raya itu, kita nak cari kedudukan kilang. Apakah rujukan grade bagi kilang? Ni. Kita guna pakai rujukan grade 6 angka. 6 nombor lah. Okey, macam mana kita nak tentukan garisan tu? Bacaan grade tu. Rujukan grade 6 angka ni. Okey, kita kena tengoklah sesuatu tempat ataupun objek. Ataupun ciri geografi yang lebih kecil. Contohnya apa? Kilang. Kilang ni kecil. Kalau kita pergi kilang memanglah nampak kilang tu besar. Tapi daripada atas peta kita nampak kilang tu kecil. Balai polis, sekolah. Contohlah sekolah. Pejabat pos. Kecil kan? Jadi dalam kotak ni, kotak peta ni.
kita kena kira satu-satu skala. Contohnya antara nombor 31 ni bacaan grid timuran ni 31 ni ke 32 kita kena buat ukuran daripada 0 sampai 10. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan ketepatan tempat ataupun lokasi yang kita nak tahu sebagai rujukan grid 6 angka. Contoh kawasan kilang dalam kampung raya. Berada di nak kata tengah pun tak berapa nak tengah lah berada kat kawasan ni. Jadi cikgu dah kata tadi bacaan dia mesti baca kawasan garisan timur. Ni kawasan bawah ni lah. Timur dia 31. Okey, jadi 31 dia berada di kedudukan sini. Kira lah. 1, 2, 3, 4 sebaris dengan kawasan kilang. Jadi 3, 1, 4. 3, 1, 4. Kemudian baru baca garisan utara. Utara 53. Titik persilangannya kat sini. Sebab tu kita ambil 53. Sebab rujukan grid adalah garisan grid atau rujukan grid berdasarkan titik persilangan antara garisan timur dan juga garisan utara. Jadi persilangannya kat sini. Bermula sini kosong. Kemudian kita tengok arah sini. Mewakili 3. Jadi rujukan grid dia ialah bagi nilai garisan utara ialah 5, 3, 3. Jadi ketepatan nilai rujukan grid bagi kawasan kilang seperti contoh dalam buku teknik ialah 3, 1, 4. Baca yang bawah ni dulu. 3, 1, 4. Kemudian baru baca yang atas. 3, 1, 4. Kemudian 5, 3, 3. Jadi 3, 1, 4, 5, 3, 3. Itu adalah contoh tepat bagi rujukan grid sesuatu tempat yang kita nak cari dengan menggunakan grid 4 angka dan grid 6 angka. Baik, seterusnya kita pergi kepada ciri darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Apa itu ciri pandang fizikal? Apa itu ciri pandang darat budaya? Kalau sebut fizikal ini lebih kepada ciri semula jadi. Kalau sebut budaya ni lebih kepada ciri buatan manusia. Apa yang manusia buat, hasilkan. Okey, baik. Kita tengok dulu ciri pandang darat fizikal. Dia merangkumi bentuk muka bumi Malaysia lah. Bentuk muka bumi bagi sesuatu tempat lah. Okey, saliran, tumbuhan, semula jadi dan sebagainya lah. Ini adalah contoh. Dalam contoh ni, ciri pandang darat fizikal ni, ada juga singkatan. Ni singkatan. Huruf BT mewakili bukit, TG mewakili tanjung. Ini contoh lah. Okey. Hutan, paya, rumput. Paya pula ada beza lah. Paya nipah lain simbol dia. Paya bakau lain simbol dia. Konter, belukar dan sebagainya lah. Manakala ciri pandang darat budaya ini lebih kepada aktiviti manusia. Contohnya, guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Okey, sebagai contohlah, jalan, jabatan, jalan kereta api. Okey, ini adalah pengangkutan ni, jalan pengangkutan ni. Masjid, kuil, tokong, gereja ini adalah jaringan sosial agama. Sawit, getah, ini adalah manusia hasilkan. Ramai yang keliru, ramai yang kata murid-murid, cikgu, kenapa getah dan sawit ini tidak terletak kepada ciri pandang darat fizikal? Murid-murid kena fahamlah. Okey, bahawasanya getah dan sawit ditanam. Memang Tuhan buat getah dan kelapa sawit, tapi bentuk muka bumi asal kawasan itu tak ada getah, tak ada sawit, tapi ditanam getah dan sawit kat kawasan itu. Jadi ia tergolong dalam ciri pandang darat budaya sebab manusia yang tanam, manusia yang tempatkan. Kawasan itu berubah menjadi kawasan getah. Contoh, padi sawah, manusia lah yang usahakan. Jadi jangan terkelirulah antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, seterusnya kita nak buat perkaitan lah antara ciri pandang darat fizikal atau dengan ciri pandang darat budaya yang telah diwujudkan. Okey, biasa kita tahu, ciri pandang fizikal ini melibatkan alam semula jadilah dan bentuk muka bumi. Dan kita tahulah tanah pamah, tanah tinggi, pinggir larut, saliran juga adalah salah satu bentuk muka bumi di sesuatu kawasan, termasuk tanah beralun yang juga tumbuhan semula jadi.
Kita tak tanam pun dia tumbuh sendiri. Kita tak tanam, contoh rumput, dia tumbuh sendiri. Paya dah kekal sedia ada. Kan? Contohlah. Jadi, apa perkaitannya? Adalah perkaitannya kerana sesuatu tempat telah menyebabkan manusia menghasilkan ciri pandang darat budaya. Maknanya tempat tersebut diusahakan mengikut aktiviti ekonomi masing-masing berdasarkan tempat ciri bentuk muka bumi di sesuatu tempat tersebut. Contoh kawasan Tanah Pamah. Tanah Pamah ni tanah yang rata Jadi kebanyakan masyarakat suka buat aktiviti pertanian, aktiviti pengangkutan, pertempatan rumah dan kemudahan sosial. Ini biasalah kebanyakan di kebanyakan tempat di kawasan Malaysia lah. Tanah beralun. Kebanyakannya apa aktiviti manusia? Aktiviti manusia ataupun sosial ialah pertanian. Orang tanam pokok getah. Orang tanam pokok sawit. Tanah getah dan sawit tak boleh tumbuh sendiri kecuali kalau kita tanam. Yang kedua, pertempatan lah. Tempatan pun banyak kawasan-kawasan penghadapan banyak juga berada di kawasan tanah beralun. Tanah tinggi. Kita sedia maklum tanah tinggi itu adalah kawasan bukit, kawasan gunung dan kawasan gunung dan sebagainya lah yang tinggi. Jadi, apakah aktiviti-aktiviti masyarakat di situ? Kebanyakannya ialah aktiviti pertanian. Kerajaan nak mendapatkan sumber ekonomi melalui aktiviti pelancongan dan sebagainya. Dan paling penting, sesuai dijadikan kawasan hidroelektrik. Dibuatkan empangan supaya dapat menjimatkan penggunaan tenaga. Nampak? Kawasan pinggir laut, ada tak benefit ataupun faedah untuk manusia? Ada. Untuk manusia buat aktiviti budaya. Contohnya, pinggir laut ni kawasan tepi laut lah. Pantai dan sebagainya. Apa aktiviti dia? Kebanyakan kerajaan menggalakkan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti perikanan. Mengusahakan aktiviti perikanan dengan menternak ikan dan sebagainya lah. Ataupun tempat-tempat nelayan dan juga kawasan pelabuhan dapat dibangunkan. Selain itu, kawasan pinggir laut juga sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan pelancongan. Ini adalah aktiviti ekonomi bagi sesuatu kerajaan. Supaya aktiviti pelancongan dapat menarik minat untuk orang berkelah. Jeti, kawasan jeti sedikit sebanyaklah meningkatkan ekonomi dan sara hidup rakyat di kawasan tersebut. Saliran ni apa? Tempat air mengalir. Dan itu pun ada juga orang membuat aktiviti ekonomi masing-masing. Contohnya sebagai sumber air. Sumber air ni apa? Tempat simpanan air. Jadi kita nak menggunakan air mestilah menggunakan air yang bersih. Jadi sumber air di kawasan ini mestilah mencukupi dan tidak tercemar. Kalau tercemar, manusia tidak ada sumber air yang bersih untuk kegunaan harian. Selain itu, sumber air juga saliran juga digunakan sebagai sumber pengangkutan, terutama di kawasan sungai-sungai yang besar. Contohnya terdapat banyaklah di kawasan Sabah Sarawak. Di Pahang contohnya, di kawasan Taman Negara Pahang. Banyak sungai itu digunakan untuk sebagai jalan pengangkutan. Bila ada saliran, bila ada bot, mesti ada kawasan jeti. Mesti ada kawasan pangkalan bot. Untuk memudahkan orang ramai ataupun pelancong datang menggunakan perkhidmatan yang sedia ada. Seterusnya, tumbuhan semula jadi. Dah tentu-tentulah. Kawasan tumbuhan semula jadi, contohnya pokok balak. Digunakan untuk kem pembalakan, pertempatan. Dan juga kawasan-kawasan ini yang berada di hutan ni kebiasaannya digunakan untuk aktiviti pelancongan dan sebagainya lah. Baik murid-murid, untuk aktiviti yang terakhir, mari kita menjawab soalan latihan lah. Ini sedikit saja latihan yang cikgu beri dalam YouTube. Selebihnya kamu buat latihan apa yang telah cikgu berikan di dalam kelas lah. Okey, soalan nombor 1, antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan simbol titik? Dah tentu-tentulah nombor 2 ni nampak titik ni kan. Okey. Yang kedua, apa bentuk simbol titik ni? Dia mestilah logo, simbol-simbol bagi pertempatan, kuil, masjid dan sebagainya lah.
Jadi yang ini 1 dan 2 ni betul lah. Yang ini bentuk garisan. 3, 4 ni lebih kurang bentuk garisan. Jadi jawapan nombor 1 yang betul ialah A. Baik, nombor 2. Apakah garisan grid yang dilukis secara menegak? Menegak ni maksudnya daripada bawah ke atas pada sebuah fotografi. Garisan grid yang dilukis. Tentu-tentulah jawapannya ialah garisan timuran. Daripada bawah ke atas seperti yang cikgu ajar lah tadi. Kalau daripada kiri ke kanan melintang, itu adalah garisan utaraan ataupun garisan utara lah. Baik, yang ketiga, yang berikut yang manakah ciri utama garisan utaraan? Utara. Yang pertama, dilukis secara melintang. Kalau garisan utara ni mesti melintang. Dia tak boleh menegak ke atas. Ke atas tu untuk timur. Yang kedua, nilai semakin bertambah ke arah timur. Salah ni. Ini adalah garisan timuran. Yang ketiga, nilai semakin berkurang ke arah timur. Lagi salah. Jadi yang keempat ialah mesti menunjukkan ke sesuatu tempat ke arah utara. Jadi jawapannya ialah B. Okey, baik, kita tengok. Nombor 4, soalan 4. Darjah 1 menunjukkan cara menentukan rujukan grid. Ada 2 lah. Yang pertama, rujukan grid apa? Rahsia. Yang kedua, rujukan grid 6 angka. Tentu-tentulah rujukan grid 4 angka. Dia ada 2 je. 4 angka dan 6 angka. Okey, baik, kita tengok soalan yang kedua lah. Semua bahagian A, patutnya ni bahagian B. Tak apa. Soalan nombor 1. Berikut merupakan satu jenis skala. Ni skala ni ada 3. Skala lurus mudah, skala lurus kenyataan dan pecahan nisbah wakilan. Okey. Jadi ini adalah skala apa? Betul lah. Skala lurus mudah. Baik, soalan nombor 2 dan 3 ini berdasarkan raja di bawah. Ni. Kalau kita tengok di sini, ini adalah skala lurus mudah ni. Raja di atas menunjukkan skala yang apa tu tak nampak. Yang diletakkan di sebuah peta. Nilai bacaan yang betul bagi skala tersebut ialah dah tentu-tentulah kamu tengok pembaris ni skala ni 0 kat sini, 2 kat sini. Jadi 1 cm bersamaan dengan 2 kilometer. Lagi 1 cm 2 kilometer. Lagi 1 cm 2 kilometer. Lagi 1 cm ke kanan ni 2 kilometer. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Bacaan dia 2, 4, 6 lah. 8 pada skala lurus mudah ni. Jadi jawapan ni ialah 1 cm mewakili 2 kilometer. Baik, soalan nombor 3. Berdasarkan skala di atas, berapakah, soalan ni nak tanya, berapakah panjang sebenar sungai? Sekiranya panjang dalam peta ialah 10 cm. 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? 10. Maksudnya 10 cm tu lah. 10 cm darabkan dengan 2 ni. Dapatlah jawapan dia berapa? 10 darab 2 berapa? 10 darab 2. 20. Tu, ada betul-betul lah ni 20. Tu, kamu tak nampak dia 20 soalan dia 20. Baik, soalan nombor 3. Apakah ciri-ciri yang perlu ada bagi sebuah fotografi? Topografi ni mestilah yang pertama dia ada tajuk bang. Yang kedua suhu, tak ada suhunya. Yang ketiga dia mesti ada skala, betul lah. Yang keempat dia mesti ada petunjuk. Kalau tak ada petunjuk kamu tak tahu ini simbol apa. Ini simbol apa atas ni, ini simbol apa, ni simbol apa, ni simbol apa, kamu tak tahu kalau tak ada petunjuk. Jadi dah tentu-tentu dah jawapan ni ialah 1, 3 dan 4. C. Dan soalan terakhir ni gambar kecil lah cikgu bacakanlah. Berapakah bacaan rujukan grid 4 angka bagi kuis tersebut? Kuis ni sebenarnya kecil. Patutnya rujukan grid 6 angka. Tapi soalan ni letak 4 angka. Jadi kita tengok nombor kat bawah ni lah. RG start daripada bawah ni 36. Sini 45. Atas ni 46. Jadi kuil kat sini. Okay, dah tentu-tentulah jawapan dia ialah RG 3645. Iaitu D. Baik murid-murid, sampai sini saja pelajaran kita. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi dalam bab 3. Oleh itu,
Jika murid berminat dengan pelajaran cikgu, jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.